Hi guys, welcome. I'm Ken from Uni Enroll, your organizer for this upcoming SPM Masterclass. The video that you're about to watch is one of 3 preview classes that Miss Winnie has carefully selected challenging physics questions to demonstrate how they are answered. You can download the questions from our SPM Masterclass website if you want to try it out before watching this video. In her full physics masterclass, Miss Winnie will teach you the strategy to easily get a pass. Now, those of you seeking to score high for your exams will definitely not want to miss out her past year analysis explanation. In the masterclass, Miss Winnie will be emphasizing on exercises from popular topics, how to maximize your score with the use of right terminology and right way of answering, and she will provide you with her formula of how to tackle your paper 3 experiment essay. So, register now at unienroll.com/SPM Masterclass. You don't want to miss it. I'll see you there. Halo semua, kita bertemu lagi. Hari ini Cikgu Winnie yang mengajar fizik akan mengajar anda bagaimana untuk menyelesaikan masalah kertas 3. Topik yang Cikgu pilih ialah 5.3 pembiasan gelombang dan soalan yang Cikgu pilih adalah dari bahagian B, perancangan eksperimen. Saya memahami bahawa murid-murid sentiasa takut untuk soalan ini sebab soalan ini susah untuk skor markah. Jikalau budak jawab salah, maka mungkin akan dapat kosong markah. Tapi sebenarnya kalau budak baca soalan dengan betul dan fahamkan konsep, maka anda boleh mendapat markah yang lebih tinggi. Kesukaran untuk soalan ini adalah tinggi dan analisis dan juga dari sintesis. Mari kita baca soalan dulu. Kebiasaan soalan untuk perancangan eksperimen, mereka akan bagi situasi yang biasa murid akan menemui juga. Contohnya dalam soal ini, Raja 4.1 menunjukkan 2 baudi yang sama dan mengandungi kandungan air yang berbeza berada di bawah titisan air hujan. Raja 4.2 merupakan pandangan atas untuk kedua-dua baudi. Bilangan riak air yang hasil adalah berbeza bagi kedua-dua baudi. Untuk menjawab soalan perancangan eksperimen, dan ini merupakan soalan dan markah yang diberi. Murid-murid perlu beri inference, hipotesis, kemudian bahagian C, 1 untuk tujuan, 2 untuk pemboleh ubah dalam eksperimen, bagi radas dan bahan, susunan radas, prosedur eksperimen termasuk kaedah mengawal pemboleh ubah dimanipulasi dan kaedah mengukur pemboleh ubah bergerak balas, cara anda akan menjadualkan data dan cara anda untuk menganaliskan data. Tapi untuk soalan ini, cikgu akan menunjukkan bagaimana untuk dapatkan jawapan untuk A, B, C1 dan 2 sahaja. Yang selain itu, cikgu akan ajar kemudian. Nah, untuk menjawab soalan perancangan eksperimen, yang pertama, murid-murid perlu berhubungkan situasi yang diberi dengan konsep yang dipelajari dalam konsep fizik. Kemudian, budak perlu menjawab untuk C2 sahaja. C2 dahulu, iaitu berkaitan dengan eksperimen. Pemboleh ubah yang diberi mestilah kuantiti yang boleh diukur dan bukan berdasarkan pemerhatian. Jikalau pemboleh ubah yang diberi adalah betul, maka anda memang boleh skor 7 markah daripada 12 markah yang diberi mengikut format yang akan ditunjukkan kemudian. Okay, sekarang cikgu akan mengajar anda bagaimana untuk mendapatkan jawapan. Yang pertama, anda perlu fikirkan apakah pemboleh ubah yang sesuai untuk soalan ini dan juga konsep yang berkaitan. Disebabkan soalan ini tentang riak air, maka anda boleh fikir soalan ini adalah tentang konsep gelombang. Dan apa yang berbeza di antara kedua-dua baudi ialah kandungan air. So, apabila kandungan air berbeza, maka anda akan terfikir tentang perbezaan kuantiti dari segi isi padu. So, yang pertama, apabila anda tahu konsep itu, iaitu gelombang, dan perbezaan air akan menyebabkan pembiasan gelombang berlaku. Maka, apa yang kamu perlu fikir sekarang ialah, kamu perlu fikir apakah eksperimen yang anda perlu buat di sekolah. Dan bukan bergantung kepada apa yang anda tengok di gambar raja. So, untuk soalan ini, kamu akan gunakan tangki riak untuk buat eksperimen. Dan kalau anda ingat, kamu punya manipulasi merupakan kedalaman air. Okay, kemudian, untuk bergerak balas merupakan panjang gelombang.
Dan apakah yang perlu dimalahkan iaitu frekuensi. Sebab titisan itu adalah sama. Apabila anda tahu apakah pemboleh ubah, maka anda boleh skor 7 markah. Dari jawapan untuk C2, anda dah boleh dapat 2 markah iaitu dimanipulasi, bergerak balas merupakan 1 markah, kemudian frekuensi adalah 1 markah. Dan kemudian untuk bahagian inference, hypothesis, tujuan dan yang terakhir sekali untuk jadual dan analisis, kamu hanya perlu ikut format sahaja. Sekarang cikgu akan tunjukkan yang seterusnya. Setelah anda mendapat jawapan dari bahagian C2 untuk pemboleh ubah, maka anda boleh jawab soalan A, B dan C1. Iaitu untuk bahagian inference, mengikut format, bagaimana anda menulis inference ialah kamu perlu ada perkataan bergantung kepada ataupun dipengaruhi oleh. Contoh jawapan, panjang gelombang adalah bergantung kepada kedalaman air ataupun panjang gelombang adalah dipengaruhi oleh kedalaman air. Ataupun anda boleh mengikut situasi yang diberi iaitu bilangan ria air yang terhasil bergantung kepada isi padu air. Dan untuk bahagian hipotesis, kamu boleh berfokus kepada idea tentang bertambah-bertambah ataupun bertambah-berkurang. Contohnya, apabila kedalaman air bertambah, maka panjang gelombang juga akan bertambah ataupun semakin cetek kedalaman air, maka semakin pendek panjang gelombang. Nah, untuk hipotesis, jikalau anda tulis jawapan yang cikgu tulis dalam merah, bilangan ria air bertambah apabila isi padu air berkurang. Jawapan ini adalah salah kerana berdasarkan situasi yang diberi, bukan berdasarkan eksperimen. Untuk hipotesis, kita mesti tulis jawapan berdasarkan eksperimen yang dijalankan di sekolah dan bukan mengikut situasi. Sama dengan tujuan. Tujuan, keyword dia ialah untuk mengkaji hubungan di antara kedalaman air dan panjang gelombang. Apa yang murid buat kesilapan ialah apabila memberi pemboleh ubah, murid akan bergantung kepada apa yang dilihat dalam gambar raja. Contohnya, mungkin budak akan bagi jawapan bagi pemboleh ubah dimanipulasi berdasarkan gambar raja iaitu jumlah air. Contoh, jawapan yang silap. Kemudian untuk bergelap baras, murid bagi jawapan bilangan ria. Kedua-dua jawapan ini adalah tidak boleh diterima sebab dia merupakan pemerhatian dan bukan kuantiti fizik yang boleh dikira ataupun kuantiti yang akan dijalankan di eksperimen. Maka kedua-dua ini tidak boleh diterima. Oleh itu, murid-murid perlulah ingat bahawa jangan bagi jawapan berdasarkan gambar raja, tetapi bagi jawapan berdasarkan apa yang telah dijalankan di sekolah, iaitu eksperimen yang telah dilakukan. Dan akhir sekali ialah kebiasaan budak akan membeli pemboleh ubah yang dimala secara umum, iaitu contoh jenis bikar yang digunakan, jenis bateri ataupun jenis termometer yang digunakan. Semua ini adalah tidak boleh diterima. Anda hanya boleh bagi kuantiti fizik yang boleh diukur dan sememangnya akan mempengaruhi. Untuk hari ini, cikgu hanya menerang sehingga bahagian pemboleh ubah sahaja. Untuk bahagian seterusnya dan juga soalan yang lebih susah dalam kertas 2 dan kertas 3, cikgu akan menerangkan di masterclass pada bulan November yang akan datang. Sekian sahaja.